Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab kita, kitab Syarah Nurul Yakin, yang mana kita menceritakan mengenai orang-orang kafir musyrikin Makkah tidak menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dalam keadaan macam itu, para sahabat yang beriman kepada Allah diazab, diseksa, sehingga sebahagian daripada mereka mendapat perlindungan daripada setengah daripada orang-orang musyrikin. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita cerita pada minggu lepas, yang mana Sayyidina Abu Bakar mendapat perlindungan daripada Abu Durunnah, yang mana perlindungan tersebut menjadikan Sayyidina Abu Bakar berada dalam keadaan selamat, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar ditarik balik perlindungan tersebut. Lalulah beberapa penyiasaan berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir Quraisy mendapati penyiasaan yang dilakukan tidak mendatangkan faedah kepada para sahabat, kerana para sahabat tidak keluar daripada agamanya, tetap beriman kepada Allah. Malah mereka mendapati semakin hebat penyiasaan yang dilakukan, semakin kuat keyakinan kepada Allah. Ini berlaku kepada para sahabat. Bahkan dikatakan sahabat sanggup mati pada jalan Allah, sehingga ada sahabat umpama Sumayyah yang wafat, sahabiah yang wafat pada jalan Allah kerana mempertahankan iman. Maka bila melihat keadaan macam itu, mereka tidak berpuas hati. Maka mereka berbincang bagaimana ingin menyekat dakwah Muhammad, bagaimana ingin menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembesar-pembesar mereka berkumpul di satu tempat yang dipanggil Darun Nadwah. Mereka berkumpul, mereka membahaskan satu isu yang besar pada pandangan mereka, yakni bagaimana mereka mahu menyekat dakwah yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdullah. Kerana mereka telah mendapati bahawa pengaruh Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah, semakin ramai. Ini menggerunkan mereka dan mereka merasakan tergugat kedudukan mereka. Lalu mereka berkumpul. Mereka berkumpul untuk berbincang sesama mereka. Utbah ibnu Rabi'ah daripada Bani Syam, daripada Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf. Lalu berkata Utbah, "Wahai orang-orang Quraisy, bolehkah aku berjumpa dengan Muhammad untuk berbincang dengannya?" Jadi Utbah ibnu Rabi'ah ini di antara orang yang dihormati di kalangan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Lalu dia bertanya kepada orang ramai, "Wahai orang-orang Quraisy, boleh tak aku berjumpa dengan Muhammad? Ataupun ada jalan tak untuk aku berjumpa dengan Muhammad? Aku akan mengemukakan beberapa cadangan kepadanya. Apa yang diharapkan, semoga dia menerima sebahagian cadangan tersebut dan meninggalkan dakwah yang dibawa, dan dengan harapan dia meninggalkan dakwah yang dia bawa. Dengan harapan bahawa Nabi Muhammad tidak menyampaikan dakwah. Maka kalau berjaya Nabi Muhammad tidak menyampaikan dakwah, bermakna rancangan mereka berjaya. Kerana inilah yang mereka fikir, bagaimana nak menyekat dakwah Muhammad, bagaimana nak menyekat pengaruh Muhammad, bagaimana nak menyekat pengikut-pengikut Muhammad ini semakin hari semakin bertambah. Lalulah bila melihat kepada yang sudah beriman, mereka sudah buat macam-macam perkara, dibunuh-bunuh, seksa pun sudah seksa, tetapi pengikut Muhammad tetap bersama dengan Rasulullah dan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalulah datang seorang daripada mereka kata nak jumpa dengan Muhammad.
Maka katanya, mereka pun jawab, wahai Abu Walid, pergilah, kamu boleh pergi ke sana, berjumpalah dengan Muhammad. Maknanya Utbah ini dia minta izin. Apa kata kalau aku pergi jumpa Muhammad? Lalu orang kata silakan pergi kan. Maka mereka mengatakan, kalau kamu mahu berjumpa dengan Muhammad, biasanya Muhammad akan sembahyang di masjid. Pada masa sekian-sekian, biasanya dia akan masuk ke masjid, dia tawaf. Selepas daripada tawaf dia sembahyang. Selepas daripada sembahyang kamu boleh berjumpa dengan dia. Maka mereka memberitahu kepada Utbah agar Utbah dapat berjumpa dengan Muhammad pada waktu yang tertentu, pada masa yang tertentu, mengikut adat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah, maka Utbah ibnu Rabi'ah pergi berjumpa dengan Rasulullah yang sedang sembahyang di masjid. Lalulah bila orang kata macam tu, dia pun pergi. Tidak silapnya keesokan harinya dia pergi. Lalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tengok Nabi tawaf, kemudian tengok Nabi sembahyang. Maka ketika dia berkumpul ramai-ramai itu, tidak dinyatakan sama ada hari itu ataupun esokan, tapi nak beritahu berlaku perjumpaan itu. Maka ketika ramai-ramai orang duduk saja, lalu kata, itu dia Muhammad. Maka dia pun tunggu biar Rasulullah habis tawaf dulu. Maka setelah habis tawaf 7 pusingan, biasa Nabi akan sembahyang sunat tawaf. Dengan arti kata Nabi akan sembahyang selepas daripada tawaf. Maka selepas daripada tawaf itu dicadangkan berjumpalah dengan Muhammad. Maka ketika Nabi tawaf, maka mereka ramai-ramai pun tengok. Maka disangkakan bahawa Muhammad akan tewas hari ini. Baru jumpa buku dengan ruas. Ada yang memuji-muji Al-Walid. Aku harap kamulah, harap kamulah yang boleh menundukkan Muhammad. Kerana selama ini orang bercakap dengan Muhammad semua dah nak lawan. Oleh kerana dikatakan bahawa Utbah ini orang yang pandai bercakap. Setengah mengatakan Utbah ini orang yang dia kata orang selalu ikut kata dia. Tunduk, orang akan tunduk dengan dia dengan kata-kata yang boleh jadi yang hebat dengan kata-kata dia dan wibawa kedudukan dia. Maka orang merasa gembira kerana kebanyakan daripada mereka, orang-orang pemuda-pemuda musyrikin menyangka bahawa Muhammad akan tunduk di tangan Utbah ibnu Rabi'ah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun pergi sedang duduk, tengok Nabi sembahyang. Lepas pada Nabi sembahyang, dia pun berdiri depan Rasulullah. Dia kata, hai Muhammad, aku ingin bercakap denganmu sesuatu. Lalu dia kata, Rasulullah mengatakan, baiklah, katalah apa yang kamu nak kata, saya akan dengar. Dan sebagaimana Utbah ini, dia punya cara dia tidak macam orang lain. Dia cara lembut, cara diplomasi, lepas tu cara memujuk. Lalu dia kata, wahai anak saudaraku, kedudukan kami di sisi kami sebagaimana yang kamu mengetahui. Kamu adalah kedudukan kamu di sisi kami. Patutnya sebagaimana yang kamu ketahui, kamu adalah orang yang berketurunan dan kedudukan baik. Maka peringkat awal dipuji Muhammad, kamu ni orang baik, kamu ini keturunan baik. Tetapi sayang kamu ni, dulu masa kamu tidak membawa satu perkara yang besar ini, orang sanjung kamu, orang duk puji kamu, orang duk sanjung, orang suka. Dan keturunan kamu ni keturunan yang baik-baik. Semua di kalangan kami tahu tentang keturunan kamu, tentang kedudukan kamu. Kamu orang yang mulia. Tiba-tiba kamu membawa satu benda yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan perpecahan kepada orang-orang Mekah. Sebelum daripada ini tidak berlaku sebagaimana yang kamu bawa hari ini, yang berlaku pada hari ini. Dan kamu pula memperbodohkan mereka yang menyembah patung berhala. Kamu mengatakan kamu mengatakan sesuatu kepada datuk nenek moyang kami, sedangkan datuk nenek moyang kami itu menyembah patung berhala, kata Utbah. Ini ada perbincangan yang panjang dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Lalulah dalam keadaan macam itu, Nabi bila dengar macam tu, Nabi tunduk saja. Nabi tunduk dan setengahnya Nabi angguk-angguk saja. Dan bila mana Utbah berhenti bercakap, Nabi tanya, ada lagi? Utbah sambung balik. Nabi tidak membantah apa yang Utbah itu bercakap.
Dan Utbah itu cuba memujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menghina orang yang menyembah patung-patung berhala. Kamu menghina Tuhan-Tuhan kami dan agama mereka, dan kamu mengkafirkan datuk nenek moyang mereka yang dahulu. Yakni kamu mengatakan orang-orang yang menyembah patung berhala itu sesat, sedangkan datuk nenek moyang mereka itu daripada dahulu menyembah patung-patung berhala. Lalu dengarlah, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kamu, dan apa yang diharapkan agar kamu dapat menerima sebahagiannya. Adakah kamu mahu mendengarnya? Rasulullah kata, ya, aku mahu dengar. Tak apa, mu sebutlah dahulu. Cakaplah apa yang kamu nak cakap, aku akan mendengarnya, wahai Abu Walid. Maka dikatakan bahawa dia telah memujuk Muhammad. Wahai Muhammad, kamu ni orang baik, maka kamu jangan bawalah ajaran macam ini. Kalau kamu tidak bawa ajaran macam ini, semua orang-orang akan suka. Sudah tidak ada lagi penyiasaan, penentangan kepada sahabat-sahabat kamu. Lalulah dalam keadaan macam itu, Nabi diam saja. Ketika mana Nabi diam, Nabi mengangguk-angguk saja. Antara perbualan Utbah ibnu Rabi'ah itu dilihat daripada jauh pemuda-pemuda musyrikin Mekah. Lalu mereka gembira. Kamu lihat itu Muhammad itu tunduk saja. Dia sudah patuh dengan Utbah. Kali ini kita akan dapat lihat Muhammad akan mengikut Utbah. Lalu mereka gembira kerana melihat daripada jauh Nabi tidak bercakap, yang bercakap itu adalah Utbah ibnu Rabi'ah sahaja. Sedangkan bukan Nabi tidak mau bercakap, Nabi beri peluang saja. Dia selalu berkatakan, kalau aku bercakap kamu mau dengar? Nabi kata, ya, aku akan dengar. Kemudian lepas daripada tu bila dia habis bercakap, Nabi tanya, ada lagi tak? Dia kata ada lagi. Kalau ada lagi silakan bercakap. Maka demikianlah yang dituturnya oleh Utbah ibnu Rabi'ah. Maka Utbah ibnu Rabi'ah pun menyambung lagi, wahai anak saudaraku. Nabi ni bukan anak saudara dia, tetapi dia nak pujuk. Maka dia kata, wahai anak saudaraku, sekiranya apa yang kamu bawa ini dengan tujuan untuk mendapatkan harta, maka kami sanggup mengumpulkan harta untuk diberikan kepada kamu. Banyak mana harta yang kamu nak, kami sanggup bagi. Kalaulah kamu buat macam ini, tujuan kamu nak dapat harta. Pertawaran ini pernah Nabi dahulu ditawarkan melalui lidah Abu Talib, dan Abu Talib disuruh oleh pemuda-pemuda Mekah beritahu. Lalu kalau kamu mahu harta, kami kumpulkan harta, kami akan bagi kepada kamu, dan kami akan pastikan bahawa kamu, wahai Muhammad, orang yang paling kaya di Mekah ini, kalau kamu ingin harta, katanya Utbah tadi. Dan seandainya kamu mahu kedudukan, kamu mahu nama, kamu mahu pangkat, kami akan beri kamu kedudukan. Kami akan beri kamu kedudukan, dengan arti kata kami akan lantik kamu menjadi ketua. Dan kami akan lantik kamu menjadi ketua, dan kami akan pastikan mereka semua akan setuju, dan kamu akan menjadi ketua kami. Kalau kamu nak jadi raja, kami lantik kamu, maka kamu akan jadi raja kami. Dan kata Utbah, dia akan pastikan orang akan setuju, asalkan Muhammad itu setuju sahaja. Sekiranya apa yang bawa ini adalah daripada hasutan jin, dan kamu tidak mampu melawannya, kami cari bomo untuk mengubatimu. Boleh dia kata macam tu. Muhammad, kamu bercakap-cakap ni boleh jadi jin yang denganmu. Maknanya itu bukan jin, itu bersama Nabi malaikat Jibril. Kalaulah apa yang berlaku kepada kamu itu sebab kamu dihasut oleh jin, seolah-olahnya Utbah rasa kesian dengan Muhammad. Kena hasut di jin, habis orang-orang jadi orang satu kampung marah ke dia. Lalu dia katakan, kalau kamu ini sakit ataupun dihasut oleh jin, dan kamu tak mampu nak lawan dia, tak apa, kami cari tok bomo yang hebat-hebat untuk nak buang jin yang ada pada diri kamu. Dan kami akan mencari bomo untuk mengubatinya. Kami akan belanjakan harta-harta kami
untuk tujuan itu agar kamu sembuh daripada penyakit kamu yang dirasuk oleh jin. Maka ada munasabah, dia kata Nabi kena hasut jin. Maknanya jadi hak Nabi berdakwah ni kerana apa? Kerana jin duduk dalam tubuh Nabi. Ini kata Utbah ibn Rabi'ah. Maka Nabi pun diam saja, tak kata apa-apa. Bila Nabi diam lagi, dia pun cakap lagi, kami akan membelanjakan harta kami, beli obat, cari upah kepada Tok Bomo biar kamu sembuh. Dan ini kerana kemungkinan jin itu dapat menyalahkan seseorang dan dia boleh diselamatkan dengan cara mengubatnya. Boleh jadi apa yang ada dalam tubuh kamu tu ada jin dan kamu tak nak lawan, tapi kami akan cari Tok Bomo biar Tok Bomo boleh mengobatkan kamu, boleh menyelamatkan kamu daripada jin tadi. Lalu katanya Utbah ini kepada Nabi Muhammad. Nabi diam saja, tak kata apa. Lepas tu dia pun bujuk lagi Nabi, hai Muhammad, wahai anak saudaraku, marilah kembali kepada ajaran dahulu, yakni menyembah patung berhala. Dia pujuk lagi, dan dia mengatakan bahawa kalau Muhammad setuju ini, orang tidak buat jahat lagi pada kamu. Seolah-olah orang bukan nak buat jahat, orang bukan nak seksa sahabatmu wahai Muhammad, tapi kamu yang mula dulu buat pecah belah. Lepas tu kamu ni mengatakan, menghina orang-orang yang menyembah patung berhala. Kamu mengatakan bahawa orang-orang yang menyembah patung berhala itu sesat. Ni boleh jadi kamu ini sakit wahai Muhammad. Maka kalaulah kamu perlukan obat atau Tok Bomo, kami akan usahakan agar kamu selamat. Nabi pun dia. Nabi tanya, ada lagi tak? Tak ada dah. Dia tanya, ada lagi tak? Lalu kamu sudah selesai dengan cadangan kamu? Dia kata, ya, sudah selesai. Bagaimana dengan cadangan kami itu? Rasulullah mengatakan, begini wahai Utbah, tadi kamu telah bercakap, maka aku diam sahaja. Sekarang ini bagi giliran aku bercakap. Aku bercakap dan kamu pula mendengar apa yang aku cadang kepada kamu. Maka kamu nilaikan apa yang aku beritahu kepadamu. Lalulah baginda sallallahu alaihi wasallam kata kepada Utbah, sekarang ini kamu dengar apa yang aku katakan kepada kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Faqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka dikatakan bahawa Nabi SAW membaca ayat 1 hingga 14 daripada surah Fussilat. Maka Nabi membaca dengan kalamnya yang fasih, dan Nabi membaca dengan perkataan yang jelas, dan Nabi membaca dengan suara yang sangat merdu. Dan kata-kata Nabi, bacaan Nabi ini tersentuh di dalam hati Utbah ibn Rabi'ah. Ketika mana Nabi membaca satu ayat demi satu ayat, maka Utbah dilihat kebingungan, berdiri sahaja, tidak bercakap apa-apa. Sehingga kan dikatakan ketika mana Utbah ibn Rabi'ah bercakap dengan Muhammad, ketika itu Utbah berdiri, Nabi Muhammad duduk. Ketika mana Nabi bercakap, Nabi membaca ayat, Utbah berdiri umpama patung, tidak berkata, tidak bergerak sedikit pun. Sehingga kan pemuda-pemuda musyrikin Mekah yang jadi daripada jauh melihat hairan, seolah-olah Utbah ini sedang disihir oleh Muhammad. Lalu mereka mengatakan, kenapa Utbah berdiam diri seperti patung sahaja? Ketika itu dia tidak sedar bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat di hadapan Utbah ibnu Rabi'ah. Maka Nabi membaca ayat satu persatu, maka Utbah berdiam diri, hairan, kagum dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamim, diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, yang berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang paling fasih, bahasa Arab yang dikagumi, bahasa Arab yang paling jelas. Dan di dalam Al-Quran itu membawa berita gembira dan berita ancaman. Maka kebanyakan mereka itu berpaling, tidak mahu menerima, lalu mereka mendengar, lalu mereka tidak mendengar. Kata Nabi, mereka itu berpaling, tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dengan arti kata, kalau mereka benar-benar mendengar ayat Al-Quran, nascaya ramai mereka yang beriman kepada Allah. Mereka itu yang tidak mendengar Al-Quran, hati-hati kami berada di dalam tutupan. Mereka kata, hati kami ini ditutup oleh Allah Ta'ala daripada apa yang kamu serukan kami kepadanya, dan telinga-telinga kami ada penyumbat, serta di antara kami dan kamu ada sekatan. Maka kerjakanlah kamu untuk agamamu, sesungguhnya kami juga bekerja. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya adalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus menuju kepada Allah Ta'ala, dan mintalah keampunan daripada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bila dibaca ayat Allah, lalu mereka mengatakan, hati kami keras, kami tidak mahu terima, telinga kami tersumbat, kami tidak mahu dengar. Kalau kamu nak bawa ajaran kamu, kamu bawalah, dan kami tidak mahu mengikuti kamu. Lalu Allah Ta'ala berkata, hai Muhammad, beritahu kepada mereka, aku ini Rasul sahaja yang Allah Ta'ala beri wahyu kepada aku, dan aku hanya mengajak kamu kepada Allah Ta'ala. Dan Muhammad Rasulullah disuruh tetap di atas kalimah la ilaha illallah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecelakaan besar bagi orang yang mensekutukan Allah. Celaka besar, yakni binasa yang amat besar bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu di antara sifat mereka itu tidak mengeluarkan zakat, mereka kufur, dan mereka tidak mempercayai, mengkufuri adanya hari akhirat yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala selepas daripada kematian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan saleh, dengan amalan yang saleh,
mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putus. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu kufur kepada Tuhan kamu? Wahai Muhammad, kamu beritahu kepada orang musyrikin Mekah, beritahu kepada Utbah bahawa sesungguhnya adakah munasabah kamu kufur kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, yang mencipta bumi dalam 2 masa dan menjadikan bumi dan menjadikan kamu. Demikianlah Allah adalah Tuhan sekalian alam, dan Dia menjadikan di muka bumi ini ada gunung ganang yang kukuh di atasnya. Wahai Utbah, siapakah yang menjadikan gunung ganang? Siapakah yang mencipta gunung ganang? Dan melimpahkan keberkahan kepadanya. Pada gunung ganang itu kadang-kadang adanya tanaman-tanaman di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng bukit, adanya di celah-celah batu keluarnya air. Keberkatan dengan Allah Ta'ala menciptakan gunung ganang. Serta Dia menentukan kadar makanan-makanan dalam 4 masa sesuai bagi semua yang memerlukan. Kadang-kadang didatangkan dengan 4 musim. Ada musim panas, musim sejuk, musim bunga dan sebagainya, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa macam asap, berupa asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, turunlah kamu berdua akan perintahku, sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. Keduanya menjawab, kami berdua bersedia patuh dengan sukarela. Maka sesungguhnya awan dan langit dan bumi itu mengikut perintah Allah. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, dia mengikutinya. Maka Dia menjadikannya 7 langit dan 2 masa. Dalam 2 masa Dia memberitahu langit tiap-tiap urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Maka sekiranya mereka berpaling, tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Muhammad, katakan kepadanya, aku memberi amaran peti kepada kamu, seperti peti yang menyambar kaum Ad dan juga kaum Samud. Ketika Rasul-Rasul mendatangi mereka di hadapan dan di belakang, mereka berkata, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, sebagaimana Rasul-Rasul mereka menyeru kepada umatnya. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentulah Dia akan menurunkan malaikat-malaikat. Sesungguhnya kami kufur kepada wahyu yang kamu utuskan. Umat-umat dahulu dia tidak terima Rasul-Rasul, dia tidak terima Rasul-Rasul yang diutuskan kepadanya. Mereka menyangka bahawa sepatutnya Allah Ta'ala menurunkan malaikat menjadi Rasul-Rasul. Namun demikian, hari ini di hadapan matanya Muhammad ibnu Abdullah, seorang Rasul yang dipilih oleh Allah. Lalu ingat, bila mana mereka kufur kepada Rasul, maka Allah Ta'ala akan hancurkan sebagaimana kaum Ad dan juga kaum Samud. Nabi membaca di hadapan seorang yang dikenali ataupun orang yang dihormati, Utbah ibnu Rabi'ah, di hadapan baginda Rasulullah. Rasulullah baca di hadapan dia, terpegun dia mendengarnya. Lalu dia berdiam diri, senyap, tidak kata apa-apa. Dikatakan bahawa ketika mana Nabi nak menyambung lagi ayat, tiba-tiba dia tutup mulut Nabi. Cukuplah wahai Muhammad, cukup wahai Muhammad. Keheranan pemuda-pemuda tu, kenapa Utbah jadi macam tu? Lalu Nabi bertanya kepada dia, kepada Utbah tadi, apa pandangan kamu? Masya Allah, hadza laisa min kalami bashar. Ini bukan kata-kata manusia biasa, ini mesti datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Nabi meninggalkan dia. Ketika Nabi meninggalkan dia, dia duduk seorang diri termenung, tak tahu nak buat apa. Dia rasa kagum, dia rasa pelik. Orang pun tengok dia jauh, kenapa Utbah jadi begitu? Jadi macam tu. Lalu Nabi meninggalkan, dia berdiri seorang diri, tercegat, seolah-olah baru melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Sebenarnya Utbah mendengar sesuatu yang tidak pernah dia dengar sebelum daripada ini. Dan kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi dengan kata yang indah, bahasa yang indah, susunan ayat yang indah daripada tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
daripada gigi Nabi yang bercahaya, daripada lidah Nabi yang fasih ini menembus di dalam hati Utbah ibnu Rabi'ah. Lalu Utbah ibnu Rabi'ah mengatakan bahawa demi Allah, aku telah mendengar perkataan yang tidak pernah aku dengar sebelum daripada ini. Ketika itu sahaja Nabi meninggalkan dia. Lalu ramai-ramai datang, pemuda-pemuda datang. Hei Utbah, apa dah kena dengan kamu? Aku melihat kamu tu diam sendiri. Kamu ini mendengar Muhammad kata, apa yang kena pada kamu? Katanya Utbah, kamu tidak tahu. Mau nak dengar apa yang aku dengar? Dan apa yang kamu dengar? Aku telah mendengar sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelum pada ini. Bagaimana dengan Muhammad? Adakah kamu dapat mempengaruhi Muhammad? Dan apa yang kamu dengar, tolong cerita kepada aku. Kata, demi Allah, perkataan itu bukan syair. Perkataan itu bukan syair. Perkataan itu bukan daripada jampi-jampi pun bukan. Dan perkataan itu bukan daripada jampi. Perkataan itu bukan daripada sihir. Habis tu apa yang kamu mahu? Aku minta kamu ikut aku. Jadikanlah dia di bawah perlindungan aku. Aku minta kamu semua jangan apa-apakan dia, aku nak melindungi dia. Katanya Utbah ibnu Rabi'ah. Maka hairan. Mereka jadi hairan. Utbah, bukan itu yang kami tugaskan kepada kamu. Kamu mengatakan bahawa kamu nak suruh Muhammad ikut kamu, tapi aku melihat kamu yang ikut Muhammad. Katanya itu. Lalu dikatakan biarkan dia dengan apa yang dia lakukan, jangan kamu ganggu dia. Demi Allah, perkataan yang diucapkan perkataan itu adalah membawa kepada sesuatu yang besar. Di dalam percakapan dia, perkataan itu ada berita yang besar. Berita yang dibawa itu adalah berita yang benar. Sekiranya orang-orang Arab lain yang berjaya menewaskannya, maka kamu memang benar-benar berjaya. Betul, kalau kamu hebat, kalau ada orang yang boleh menakluk dia, menawan dia, mengalahkan dia, orang-orang Arab itu orang yang hebat. Nak katanya aku tak boleh lawan dia. Utbah ni orang yang hebat, aku sendiri tak boleh lawan. Kalau mu boleh cari orang-orang Arab yang boleh lawan dengan dia, dan kalau orang-orang Arab yang nak berlawan dengan dia, kalau dengar bacaan yang dibaca sebagaimana aku dengar, aku yakin orang itu pun akan ikut dia, tak akan jadi Muhammad ikut dia, tidak. Apa dah kena dengan kamu ini wahai orang Utbah? Lalu dikatakan, Utbah kata lagi, dah kalaulah Muhammad ini dia kan orang Arab, kalau dia itu mulia, itu melibatkan kemuliaan kita juga, maka kita perlu beri sokongan kepada dia. Dan katanya Utbah, sepatutnya Muhammad ini kita bagi sokongan, dan kata-kata dia tu kita kena ikuti, kerana kata dia kata yang cukup hebat. Katanya orang kepada Utbah, aku rasa kamu ini telah disihir oleh Muhammad. Ternyata kamu ini telah disihir Muhammad. Lalulah pemuda-pemuda mereka marah kepada Utbah. Kami suruh kamu ini melawan pada Muhammad supaya Muhammad ikut kamu. Kamu pula nak ikut Muhammad. Kamu suruh kami semua ikut Muhammad. Kata Utbah, itu pandangan aku aja. Terpulanglah kamu nak ikut, kamu ikut. Ini pandangan aku saja. Lalu dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa orang-orang kafir Quraisy kecewa. Orang yang disangkakan dapat menakluki Rasulullah tidak berjaya ditakluk. Maka perkara itu tidak berdiam begitu saja. Mereka balik ramai-ramai, mereka bincang. Mereka seolah-olah dah putus asa, tak guna kita cari orang untuk lawan Muhammad, tak boleh nak lawan dah. Jadi macam mana kita nak buat supaya Muhammad ini berhenti daripada dia berdakwah? Nak harapkan Utbah saya nak harap dah sekarang ni. Maka macam mana? Maka mereka bermesyuarat, macam-macam cadangan mereka. Lalu ada di kalangan mereka mengatakan bahawa, apa kata, setelah Utbah tidak berjaya, kita pergi pujuk Muhammad. Orang pun tanya, nak pujuk macam mana? Kita pujuk Muhammad, jangan sampai Muhammad cela datuk nenek moyang kita. Dan biar dia juga, kita buat satu halah,
dia akan mengikut cara kita. Macam mana kita nak buat satu helm nak ikut cara dia? Kita nak suruh Muhammad ikut cara kita. Begini. Aku cadangkan, kita cadangkan bahawa kita kongsi. Kongsi macam mana? Kita jumpa Muhammad, kita kata kita ikut Muhammad apa dia nak. Kalau Muhammad suruh sembah Allah Ta'ala, Tuhan kita sembah. Tapi lepas tu kita minta Muhammad sembah agama kita pula. Sembah patung berhala kita pula. Katanya. Lalu mereka berbincang ramai-ramai. Maka di kalangan mereka itu mereka setuju kita minta. Lalu ada mengatakan bahawa yang pertama kita mesti minta Muhammad sembah patung berhala dulu, baru kita ikut dia. Kata orang ni Muhammad memang dia tambah kalau suruh sembah tu. Dan Muhammad akan minta kita ni ikut dia dulu. Kita ikut dia dulu. Dah bagaimana kalau dia tak ikut kita? Kalau kita ikut dia, itu kita kena buat perjanjian. Kita kena buat perjanjian. Kami boleh ikut kamu tapi dengan syarat kamu ikut kami. Dan kalau dia tak buat, kalau dia tidak terima, mungkin dia terima. Sebab apa? Dia nak kita ikut dia dulu. Kita akan ikut dia dulu. Maka di kalangan mereka jadi bimbang. Takut apa? Takut ikut sungguh. Ikut sungguh. Maka sebelum dia nak buat perjanjian dengan Muhammad, dia buat perjanjian sama sendiri dulu. Sama-sama dia pun tak yakin, takut. Buat perjanjian sama sendiri dulu. Mendapa? Buat perjanjian. Pastikan di kalangan kita ini, kalau kita ikut Muhammad, maknanya Muhammad suruh sembah agama dia, kita ikut. Dan kemudian sembah, kita suruh Muhammad sembah patung berhala. Patung berhala pula. Tapi pastikan yang sudah sembah ikut Muhammad itu jangan berpaling pula. Setuju? Maka setuju. Maka mereka dalam keadaan macam itu mereka pun pergilah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila jumpa dengan baginda Rasulullah, mereka pun bercakap dengan cara yang baik. Muhammad, kami ini tidak mahu lagi melalui jalan permusuhan dengan kamu. Kami ini nak berbaik-baik dengan kamu. Nabi pun merasa gembira. Rupanya orang tu sudah nak buat baik dengan Nabi. Jadi sekarang ini kami perlukan perbincangan dengan kamu. Apa dia perbincangannya? Apa kata? Kami akan ikut kamu, tetapi dengan syarat lepas daripada itu kamu ikut kami pula. Nabi bertanya, apa yang perlu kami ikut kamu? Maknanya, katanya begini, kami tidak mengelarang lagi, tidak menghalang lagi kamu ini nak membawa cara kamu, agama kamu, tapi kami minta kepada kamu, cuba hormat juga kami. Dah kan, sebagaimana kami hormat kamu, kamu kena hormat kami. Dan kami mulai hari ini sudah terima agama kamu, dan kamu juga kena terima agama kami. Nabi pun rasa pelik tu. Macam mana pula nak terima agama? Macam mana nak terima? Kamu sudah terima, hari ini sudah terima agama Nabi, sudah baik dah. Tapi kamu juga terima agama kami. Lalu Nabi tanya dia. Lalu dia mengatakan bahawa begini, setuju tak? Hari ini kamu suruh kami sembah agama kamu, ikut kamu, kami sanggup. Kalau kamu suruh mengucap, kami mengucap. Tetapi besok kamu dengan kami sama-sama sembah patung berhala pula. Lepas pada tu, lama pula, kami ikut. Kalau kamu suruh sembah Allah, sama sembah Allah. Jadi kalau 2 hari sembah Allah, 2 hari sembah patung berhala. Jadi itu ada sama-sama. Maka mulai kalau kamu terima, orang tidak akan marah kepada kamu semua sebagaimana hari ini. Lalu Nabi terdiam menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala jawab, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lalu dikatakanlah, hai Muhammad, kata kepada puak-puak ni, kata kepada mereka, wahai orang-orang yang kufur kepada Allah, aku yakni Nabi tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maknanya kamu pun tak sembah, tak sembah kami. Kalau kamu sembah macam itu pun tidak dikira menyembah. Hari ini ikut Muhammad, esok sembah lagi patung berhala pun tidak.
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dengan arti kata sekali-kali aku tidak akan sembah dengan apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak pernah tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Kamu agama kamu, kami dengan agama kami. Maknanya dengan tegasnya Nabi baca ayat ini, maka kecewa balik awal pokok tu. Balik terus balik, tak boleh nak kata apa-apa dah. Akhirnya ternyata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijaksana, tegas di dalam dakwahnya. Oleh itu jangan kamu menyangka bahawa aku akan menyahut permintaan kamu untuk kamu nak mensuruh aku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun putus asa dan mereka pun mencari jalan lagi bagaimana nak menentang dakwah Nabi. Sudah diguna cara lembut pun tak jadi, sudah guna cara keras pun tak jadi, sudah guna toleransi sikit-sikit, pakat tolong-tolong, pakat sembah sama-sama sembah pun tak jadi. Akhir sekali mereka berputus asa. Macam mana nak buat ni akan datang ni, macam mana nak buat ni Muhammad ni? Tak ada benda lain, kena sambung akan datang kok. Tengok rancangan mereka to be continuous. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.